Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, jadi saya Sri Fatia binti Endin. Saya Nur Aina Syaira. Saya Nur Aina Najwa. Okey, kami akan membentangkan tajuk natural disaster, maksudnya iaitu bencana alam. Baik, kita sering kali dengar perkataan bencana alam. Tapi korang tahu tak maksud bencana alam tu apa? Tak tahu kan? Dah sebut ya? Okey, jadi maksud bencana alam adalah satu kejadian atau gabungan aktiviti semula jadi yang beri kesan buruk pada alam sekitar. Faham kan? Okey, contohnya contoh-contoh bencana alam letusan gunung berapi, banjir kilat, tanah runtuh, gempa bumi, ribut taufan. Selain tu apa lagi kalau yang korang tahu bencana alam? Tsunami. Tsunami. Okey. Next video. Baik, jadi kat sini kami telah bincang untuk bentang 3 bencana alam, iaitu banjir kilat dan 2 lagi nantikan. Baik, yang pertama banjir kilat. Sama tak? Korang selalu dengar kan banjir kilat tu apa kan, selalu cakap tu kan, tapi tak tahu maksud dia, betul? Jadi kat sini saya akan bagi tahu maksud dia sebenarnya. Banjir kilat ni maksud dia adalah satu keadaan air yang menggelami atau mengenangi sesuatu kawasan atau tempat luas yang biasanya kering. Maksudnya macam biasanya tempat tu kan rendah je, dia tenang je, tiba-tiba bila dah kena banjir dia tenggelam. Macam itulah maksud dia. Okey, ni apa yang saya kaji dekat internet. Ingat tak dekat kes banjir baru-baru ni tahun 2022, tahun lepas. Ini adalah statistik bilangan kes banjir kat Malaysia. Ada lagi sebenarnya, cuma saya dapat jumpa lagi, ni je saya jumpa. And then kesan daripada banjir tu juga telah meragut 6 nyawa korban banjir. Tapi saya dapat jumpa 4 orang ni je. Jadi yang pertama, kanak-kanak perempuan yang berusia 2 tahun mati kan, dibesut Terengganu. Tahu kan semua kan? Tahu kan kanak-kanak tu. Okey, yang kedua ni yang paling menyayat hati lah, 3 beradik perempuan tu terkena renjatan elektrik dan mati, berusia rungkingan 20 hingga 27 tahun di tempat Kelantan. Betul? Baru-baru ni juga kan. Ini adalah apa yang saya dapat lah tahun lepas punya banjir. Jadi punca berlakunya banjir kilat antaranya yang utama ni sikap masyarakat yang buang sampah merata lah. Sikap masyarakat yang tak bertanggungjawab. Maksudnya macam, yelah, kita kan kadang-kadang kalau keluar ke apa, lepas makan, lepas minum, beli kat luar, berbuang sana sini kan. Terutama dekat longkang. So bila sampah tu terkumpul kat longkang, sumbatlah aliran pun tak berfungsi dengan baik. Okey, punca yang kedua adalah sisa bahan binaan yang terbiar. Maksud dia sisa bahan binaan terbiar dalam gambar ni. Tahu tak pasal yang bertimbun-timbun, yang orang nak bina apa semua tu kan? Ni benda ni sebab apa? Bila hujan berterusan, bila hujan turun apa lebat semua, benda ni lama-lama dia akan, apa orang kata? Dia akan apa saya nak cakap macam yes, macam tu lah, mengalir lah benda tu. So benda ni akan contohlah dia mengalir kat longkang, dia akan sumbat longkang-longkang. Betul? Okay, yang ketiga adalah puncanya ialah hujan lebat yang berterusan. Ini memang paling pertama lah dia punya punca. Bila hujan lebat setiap hari kan, macam baru-baru ni sama kan hujan lebat setiap hari, so menyebabkan banjir. Sampaikan KL pun boleh banjir. Betul? Okay, yang keempat, last sekali, punca iaitu pengurusan sistem perparitan yang tidak cekap. Sistem perparitan ni dia macam kat longkang tu. So jadi benda ni kita sendiri ataupun pihak negara lah kena ambil tindakan. Korang ada tengok tak dekat TikTok kot tak silap, baru-baru ni dekat Indonesia kot ke dekat sini, diorang ada satu kumpulan yang diorang buat pembersihan dekat setiap longkang. Ada kan? Ada kan? So kita jadi macam tu. Okay, seterusnya. Baik, ni adalah kesan apabila banjir kilat berlaku. Saya bahagikan kepada 3, masyarakat, alam sekitar dan negara. Okey, masyarakat. Yang paling utama adalah risiko untuk lemas. Yang kedua, cederaan kecil serta jangkitan. Yalah, bila banjir air kotor, so macam-macam penyakit boleh dapat. Okay, yang ketiga adalah risiko kematian disebabkan elektrik, macam tadi kes yang 3 beradik tadi. Yang keempat adalah hubungan lalu pintas terputus.
Maknanya macam jalan raya lah terpaksa ditutup bila banjir teruk. Bila air tinggi kena tutup jalan, takkan nak lalu betul. Okey, yang kelima, kegiatan harian terjejas. Jadi kat sini bagi peniaga yang berniaga pun terpaksa tutup, terpaksa hentikan. Tak kerja lah sebab banjir kan, takkan nak berniaga. Okey, yang kedua, alam sekitar. Sumber air tercemar. Jadi maksud dia sumber air tercemar tu ialah air banjir kan kadang kotor. Tapi kalau korang perasan dekat mana yang air dia jernih tu? Kat mana air banjir yang air jernih tu? Tahu tak? Ha? Ciput. Ya ke? Ya. Ya. Ada kan? Tapi tak boleh lah juga minum kan sebab tercemar lah. Ambil masa yang lama juga untuk memulihkan, betul? Okay, yang kedua, pencemaran bau. Pencemaran bau ialah banjir kan, air semua bangkai-bangkai semua kan. So dia mengeluarkan bau yang menyengat. And then yang ketiga, kerosakan jalan. Keempat, kemusnahan flora fauna. And then yang kelima, kehidupan air terancam. Macam ikan apa semua dalam tu kan, matilah sebab banjir. And then yang ketiga adalah negara. Kesan dia adalah kemelesetan ekonomi. Maksud dia ekonomi negara kita tercunam lah orang kata. Macam tu lah. Macam kurang lah. And then yang kedua, berlaku kerugian. Negara akan berlaku kerugian akibat daripada yang pertama, kerosakan harta awam. Kedua, kemusnahan tanaman. Yang ketiga, kos pemulihan bagi keperluan mangsa banjir. Maksudnya negara kena keluarkan duit balik, kena keluarkan kos untuk memulihkan tiga benda ni. Lepas tu yang ketiga ni maksud dia kos pemulihan tu macam tempat tinggal lagi mangsa banjir, makanan, minuman, semua tu lah. Okey, terus ni. Jadi kesimpulannya kat sini, sebagai pihak yang bertanggungjawab, kesedaran seseorang individu perlulah mewujudkan sikap toleransi bagi atasi masalah banjir. Jadi kita semua sebagai seorang manusia, kita kenalah wujudkan sikap toleransi dalam diri itu. Kita jangan anggap bencana alam ni tak penting. Kita kenalah anggap benda ni penting walaupun tak tahu bila datang. Jadi kita kena ada sikap toleransi. Contohnya macam buang sampah tu janganlah buang sampah kat longkang, pegang. Lepas tu hari ini kerjasama antara semua pihak menjadi fundamental dalam keadaan ini. Jadi tidak lupa juga bagi undang-undang perlu diperketatkan lagi agar kesetaraan negara terjamin. Terima kasih. Terusnya saya akan bahas kepada Aina Syairah. Bencana alam yang kedua adalah gunung berapi. Gunung berapi merupakan bukaan atau retahan pada permukaan kerak bumi yang melepaskan gas, abu dan batu cair panas bebas jauh dari bawah permukaan bumi. Kegiatan bumi jenis ini membabitkan penyeperitan batu yang cenderung membentuk gunung atau ciri-ciri berbentuk gunung melalui tempoh masa. Ada lagi? Betul. Salah susun ni kan? Saya rasa tak ada. Tak ada. Ni Ni macam mana gunung berapi tu meletus daripada bawah ni sampailah ke atas. Yang ciri-ciri tadi. lagi. Atas ni. Ciri-ciri letusan gunung berapi. Gunung berapi yang pertama, gunung berapi Pergesai. Dia ada dekat Hawaii dan Iceland, merupakan contoh tempat di mana gunung berapi mengeluarkan sejumlah besar lava batu basaltik yang beransur-ansur membina gunung lebar berbentuk perisai. Ini contoh dia gunung berapi tu. Ini sebenarnya gambar dia macam ni tapi tak boleh lah. Ini yang kedua, gunung berapi bawah laut. Gunung berapi bawah laut adalah ciri-ciri biasa pada laut, pada dasar laut. Sesetengah adalah aktif dan pada lautan cetek, menunjukkan kehadirannya dengan melontar wap dan serpihan batu tinggi dari permukaan laut. Ini gunung berapi tu. Yang ketiga, gunung berapi subglasial. Kita mencarut tapi nama dia macam ni. Gunung berapi subglasial berbentuk di bawah tutup air batu. Ia terdiri dari lava rata mengalir, lava bantal dan palak gonat yang tebal. Yang ni. Yang yang keempat, gunung berapi Satratos. Gunung berapi Satratos ni adalah gunung kon tinggi terdiri daripada aliran lava dan luahan
lain dalam lapisan berselang. Lapisan yang memberikan namanya, yang inilah. Yang terakhir, gunung berapi super. Gunung berapi super adalah istilah popular bagi gunung berapi besar yang biasanya mempunyai kawah yang besar dan mampu menghasilkan kemusnahan besar kadang-kadang pada skala benua. Yang ni saya tak jumpa gambar dia, korang boleh search dekat Google. Ni punca letusan gunung berapi. Yang pertama, peningkatan kegempaan vulkanik yang terjadi kerana aktiviti magma di dalam gunung berapi. Aktiviti magma tu dekat bawah sekali. Pada aktiviti tu yang berlaku letusan gunung berapi. Pergerakan tektonik pada lapisan bumi yang terjadi struktur lapisan bumi di bawah gunung. Tekanan yang sangat tinggi dan volume magma akan semakin kuat, letusan gunung berapi akan terjadi. Terjadi deformasi badan gunung sehingga menyebabkan struktur lapisan batuan gunung yang dapat memperoleh bahagian dalam. Kesan letusan gunung berapi, pertama sekali kehilangan habitat macam habitat tapir ke, gajah ke, macam tu lah. Yang kedua, menyebabkan kematian kepada hidupan liar. Yang ketiga, kehilangan nyawa dan harta benda. Yang keempat, kerosakan infrastruktur. Yang kelima, pertanian, lava base membentuk tanah subur. Yang keenam, pelancongan tasik kawah dan kolam air panas. Dan seterusnya, pencemaran udara, kemusnahan hutan dan hujan asid. Seterusnya saya lepas kepada Aina Nazwa. Okey, seterusnya bencana alam yang ketiga adalah tanah runtuh. Belakang ni sebenarnya background tanah runtuh tu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tanah runtuh? Tanah runtuh merupakan satu fenomena bencana alam yang berlaku secara semula jadi ataupun terjadi daripada perbuatan manusia itu tersendirilah. Okay, secara saintifiknya, tanah runtuh ni ditakdirkan sebagai pergerakan jisim batuan atau tanah yang menuruni cerun disebabkan tarikan graviti. Dan kejadian ini melibatkan gelongsoran tanah atau pergerakan tanah dari satu kedudukan asal tu yang tidak stabil akibat ketidakstabilan yang berlaku pada jisim tanah tersebut. Bila dia berlakunya ketidakstabilan, maka tanah tu pun akan jatuh atau runtuh, maka berlakulah tanah runtuh. Okey, ini adalah contoh kes yang terkini, yang baru-baru ni, kes tanah runtuh 2022 yang dekat perkemahan Batang Kali tu kan, yang dekat Genting Highlands, yang telah meragut sebanyak 30 orang nyawa, 18 kanak-kanak, 18 orang dewasa dan 12 orang kanak-kanak. Okay, seterusnya, apa faktor berlakunya tanah runtuh ini? Yang pertama, faktor semula jadi dia adalah disebabkan jumlah taburan hujan. Jumlah taburan hujan ni dia macam bila berlakunya hujan yang berterusan, akan berlaku kadar penyerapan air yang banyak pada tanah yang menyebabkan kandungan air dalam tanah tu jadi banyak lah. Dan bila kandungan air tu banyak dalam tanah ni akan mudah menjadi mendak. Mudah untuk ni lah, untuk kawasan-kawasan gunung tu untuk jatuhlah tanah tu. Sebab tanah tu dah mula macam terhakis semua tu. Seterusnya, buatan manusia. Yang pertama, disebabkan aktiviti pembalakan tanpa kawalan. Ini biasanya pihak pemaju perumahan lah yang terlibat. Sebab apa? Diorang buat aktiviti penerokaan dan penampakan untuk buat proses perumahan kat situ tanpa mengira faktor. Faktor apa yang biasanya? Kenalah pihak pemaju tu kenalah kira faktor tanah tersebut, lepas tu faktor kecerunan tanah tersebut, lepas tu faktor apa lagi? Darjah hulu hawa, yang maksudnya dekat bawah tanah tu lah. Darjah kepanasan bawah tanah tu sesuai ke tak untuk ni pembinaan. Kemudian pembinaan di kawasan tadi tu terbalik. Yang kedua, aktiviti pembalakan tanpa kawalan. Aktiviti pembalakan tanpa kawalan ni sama je lebih kurang. Misalnya sebab tanah tu, pokok tu, dia punya akar kan mencengkam tanah. Bila berlaku ni aktiviti pembalakan sebagainya, tanah tu akan akar tu akan macam terburai macam tu. So macam tak ada something yang akan mencengkam tanah tersebut untuk menahan air ke, macam tu lah. Terusnya, kesan berlakunya tanah runtuh. Yang pertama, kemerosotan ekonomi negara. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana bila berlakunya tanah runtuh ni, dia akan menyebabkan banyak kerosakan seperti jalan raya, perumahan yang terlibat ataupun bangunan-bangunan yang terlibat lah dan sebagainya. Jadi
daripada kerugian ini, ekonomi negara akan turut terjejas. Sebab apa? Dia perlukan banyak wang, untuk membaik pulih semula kawasan yang terlibat. Seterusnya adalah kerosakan infrastruktur. Sama juga macam tadi, menyebabkan banyak kerosakan harta benda akibat daripada tanah runtuh tersebut. Yang ketiga adalah kesannya berlakunya banyak kematian lah. Kalau tanah runtuh tersebut macam berlaku secara tiba-tiba kan, kita tak tahu. Seterusnya kesimpulan. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah mengamalkan amalan sediakan payung sebelum hujan. Kita memang tak tahu bila bencana alam tu akan berlaku kan, tapi kita perlulah siap sedia kita punya peralatan semua tu sekiranya berlaku tanah runtuh. Dan ini juga bagi mengingatkan banyak nyawa yang terkorban. Seterusnya, kalau untuk yang tadi yang pasal yang pasal aktiviti pembinaan tadi, pemaju perumahan ni perlulah bijak untuk dalam mengenal pasti kawasan yang berpotensi mengalami kegagalan serun, batuan dan tanam untuk mengelakkan berlakunya pembinaan perumahan di tempat yang berisiko itu. Okey, secara keseluruhannya, semua pihak haruslah bersama-sama berganding bahu untuk menangani masalah yang menyebabkan bencana alam ini berlaku. Macam tadi kalau banjir, janganlah buang sampah merata-rata semua tu kan. Samalah juga macam tanah runtuh semua tadi. Sebab kata peribahasa, bagai awa dengan tebing, kena bekerjasama bersama-samalah untuk menangani masalah bencana alam ini. Seterusnya, kalau perkara ini tidak dibendung, pastinya semua pihak akan terpaksa menanggung akibatnya. Senario ini persis peribahasa Melayu, iaitu tepuklah dada, tanyalah selera sebelum bertindak, agar kita tidak ditimpa oleh bencana alam ini akibat tindakan kita sendiri. Sekian, terima kasih. Sampai sini je tak ada lagi. Patut 20. Tak salah lagi, satu tak masuk kan. Kenapa tak masuk kan? Tak, sebab saya yang buat slide ni. Jadi kami buat seorang-seorang. Jadi saya tergabungkan semua. Tak tahu tiba-tiba hilang, dia pergi lagi kan. Saya takut nanti edit balik. Okey, lagi satu dalam warna edit tu kan, edit sekali dengan yang kemerosotan ekonomi negara ni macam tak sesuai saja saya rasa. Sebabnya tak semestinya berlaku bencana alam ni terus jadi kemerosotan ekonomi negara. Tukar balik, cari buat yang sesuai. Kemerosotan ekonomi negara ni banyak faktor. Dia tak semestinya disebabkan tanah runtuh ataupun disebabkan bencana alam. Dia hanya sebahagian saja sedikit sebenarnya yang mempengaruhi ekonomi, tapi dia taklah sampai ke kemerosotan ekonomi. Itu tukar balik anak yang dulu. Okey, next siapa?